Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, kata dia, ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqarribun fa aqamna 'indahu 20 lailah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا والصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Abu Sulaiman, ataupun nama sebenar dia Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, kata Abu Sulaiman, kami telah mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqarribun. Kumpulan kami ini terdiri daripada anak-anak muda yang umur lebih kurang sebaya. Ini ceritanya. Malik bin Al-Huwairith dia cerita, dia kata pernah mereka ni ramai-ramai, budak-budak muda ramai-ramai pergi mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan nak belajar daripada Nabi. Dulu punya cerita. Pakat ramai-ramai kawan-kawan anak-anak muda ni pakat-pakat pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqamna 'indahu 20 lailah, dan kami duduk sama dengan Nabi 20 malam. Kita nak belajar dengan Nabi 20 malam, siang malam, siang malam, siang malam, 20 hari 20 malam belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Kata Malik bin Al-Huwairith ataupun Abu Sulaiman ini, dia kata selama 20 hari 20 malam kami duduk dengan Nabi ni, kami dapati yang kata Nabi Muhammad ni, dia ni rahiman rafiqa. Dia ni satu orang yang cukup pengasih, dan dia satu orang yang cukup lemah lembut. Kita tuan-tuan, kalau kita nak berlakon depan orang berapa hari? Tak. Kita sebenarnya jemuan, kan? Tapi kita nak tunjuk ke orang kata kita ni baik, berapa hari kita boleh tunjuk? Tak berapa hari ya? Tak berapa hari orang kenal perangai kita hak sebenar, akhlak kita yang betul. Lagu mana kita sebenarnya duduk 2-3 hari orang kenal. Kita kan boleh tahan. Kalau nak berlakon ni tak boleh tahan. Dia tak boleh tahan lama. Perangai hak betul terbit juga. Orang putih kata the true colour.
Color dia hak sebenar tu, tak berapa hari orang tahu. Tapi Nabi SAW, Nabi ni dia bukan berlakon, dia bukan buat-buat tunjuk baik depan orang. Nabi ni memang manusia baik. Malik bin Al-Huwairith, ataupun dipanggil dia ni dengan nama Abu Sulaiman, dia ni bersama dengan beberapa orang kawan dia, anak-anak muda, pergi jumpa Nabi SAW. Pergi duduk, pergi tidur bangun sama dengan Nabi 20 hari 20 malam. Dia kata kesimpulan hak dia boleh buat tentang Nabi ini, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Yang kata Nabi Muhammad ni, dia kata dia satu orang yang cukup penyayang, dan dia ni satu orang yang cukup lemah lembut. Ni Nabi Muhammad. Fadhanna anna qad ishtaqna ahlana. Setelah 20 hari 20 malam kami duduk sama dengan Nabi, Nabi boleh tahu bahawa kami ni sebenarnya teringat dekat kampung laman kami. Nabi ni dia mudah kenal orang. Selain daripada Allah bantu dia, Nabi ni tak ada siapa bohong dia. Orang bohong dia pun dia kenal. Orang main nak buat apa ke dia pun dia tahu. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala lindungi dia. Allah bagi tahu semua benda dekat dia. Kan, sehingga ke Yahudi pernah nak tipu Nabi. Yahudi pergi buat muka manis, jemput Nabi pergi ke rumah mereka. Kemudian mereka buat kambing panggang nak jamu Nabi SAW. Bila sampai di situ, mereka letak kambing tu di depan Nabi, nak suruh Nabi makan. Nabi tak makan. Nabi tak makan. Sampai kesudah Nabi tak makan. Jadi Yahudi ni rasa sangat kecewa. Dia bubuh racun dalam kambing tu. Dia nak suruh Nabi makan, nak suruh Nabi kena racun. Tiba-tiba Nabi tak sentuh kambing Yahudi hidang ni. Sehingga kan mereka ni tak boleh bertanya Nabi. Mereka kata, Muhammad, pasal apa kamu tak jamah langsung hidangan yang kami hidang dekat kamu ni? Nabi jawab terang-terang dekat mereka. Nabi kata, mana mungkin Rasulullah kekasih Allah nak makan benda yang ditaruh racun. Nabi kata. Yahudi pun bila dah dengar macam tu, mereka kata kalau macam tu memang betul kamu ni pesuruh Allah. Tapi kami tak beriman juga. Dia kata. Ni Yahudi. Mereka test. Dan hasil daripada test mereka tu, mereka dapat. Memang betul. Nabi Muhammad ni Nabi. Tuhan bagi tahu kat dia. Tapi tak beriman tak juga. Pasal angkuh sombong. Tak mau nak ikut kebenaran. Begitu. Nabi Muhammad SAW bila budak 20 orang ni main mengaji ke dia, tiap-tiap hari tidur bangun sama dengan dia, di ujung 20 hari itu Nabi SAW tahu dah bahawa mereka ni semua teringat kepada keluarga. Fasa'alana amman tarakna min ahlina. Nabi SAW tanya kami tentang keluarga kami yang kami tinggal di kampung tu. Nabi tanya, kamu ada mak dah? Ada. Kamu ada ayah lagi dah? Ada. Kamu ada anak dah? Ada. Kamu ada keluarga dah? Ada. Nabi tanya semua. Mereka ni jawab kata mereka ada keluarga dan mereka sangat teringat dekat keluarga mereka setelah tinggal 20 hari. Fa akhbarnahu. Maka kami cerita dekat Nabi, kami ada bapa, kami ada mak, kami ada isteri, kami ada anak, kami ada keluarga, kami ada rumah, kami ada binatang ternakan. Cerita belaka dekat Nabi SAW. Faqala Nabi SAW. Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata, irji'u ila ahlikum. Nabi kata, cukuplah. Untuk round pertama ni, mengaji dekat aku 20 hari 20 malam, Nabi kata cukup. Pergi baliklah dekat keluarga kamu. Nabi kata. Fa'aqimu fihim. Duduk dengan mereka pula. Keluarga yang kamu dah tinggal lama, kamu balik pergi, kamu duduk sama dengan keluarga kamu. Wa'allimuhum. Apa yang kamu belajar daripada aku, kamu pergi ajar mereka. Wa'muruhum. Balik dan suruh mereka turut perintah Allah. Nabi kata, ni apa yang kamu belajar daripada aku 20 hari 20 malam ni, balik pergi bagi tahu dekat keluarga kamu, suruh depa turut perintah Allah. Wa sallu salata kaza fi hini kaza wa salata kaza fi hini kaza. Kau balik pergi, kamu bagi tahu dekat keluarga kamu, dekat orang kampung kamu, bila sampai waktu sekian kena sembahyang. Bila sampai waktu sekian kena sembahyang. Pagi-pagi kena sembahyang subuh. Tengah hari kena sembahyang zuhur. Bawa ke petang kena sembahyang asar. Menjelang malam sembahyang maghrib. Saat lagi sebelum kamu tidur sembahyang Aisyah.
Nabi SAW kata, apa yang kamu belajar, balik pi amal bersama dengan keluarga kamu di kampung. Fa idza hadaratis salat falyu'adzin lakum ahadukum. Bila masuk waktu nak sembahyang, azan, Nabi kata. Wal ya'ummukum akbarukum. Pilih hak paling tua di kalangan kamu untuk jadi imam sembahyang kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Daripada hadis ini dapat kita faham. Yang pertama, Nabi SAW adalah manusia yang siapa juga kalau jumpa dia, semua kata dia baik. Ni Nabi Muhammad. Siapa juga yang jumpa dia, yang sempat hidup sama dengan dia, yang sempat bergaul, berkenalan dengan dia, akan kata dia baik. Tak ada manusia kata Nabi tak baik. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat daripada Yazid bin Hayyan radhiyallahu anhu. Yazid kata, intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Amru bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. 3 orang ni. Yang pertama Yazid bin Hayyan, yang kedua Husain bin Sabrah, dan yang ketiga Amru bin Muslim. Depa ni, 3-3 ni tabi'in. Tabi'in maksudnya golongan yang tak sempat jumpa Nabi. Depa hanyalah sempat jumpa sahabat Nabi. Jadi tabi'in ni golongan yang tak dan jumpa Nabi. Teringin sangat depa ni nak tengok Nabi ni macam mana rupa dia. Teringin sangat. Lagu macam kita lah. Dah, kita lah ni teringin nak tengok Nabi ni rupa dia macam mana Nabi ni. Jernih rupa Nabi ni macam mana. Tenang wajah Nabi ni, tenang macam mana. Nabi ni kita teringin lah kalau boleh nak tengok muka dia sekali. Nak tengok dia dalam jaga mustahil, sebab Nabi dah tak ada lah ni. Kok kalau Allah Subhanahu Wa Taala boleh izin kat kita sekali mimpi jumpa Nabi pun cukup kan. Pokok pangkalnya teringin sangat kita ni nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi dalam masyarakat kita hari ni, masyarakat kalut. Masyarakat kita hari ni masyarakat kalut. Serba-serbi kalut. Kan? Tapi tak tahu, kadang-kadang tu tak tahu, jadi keliru, jadi confused, dia jadi bercamuk lagu tu. Islam hak sebenar lagu mana? Hudud Allah lagu mana? Ada pula lah ni hudud Allah, hudud apa, macam-macam hudud pula. Jadi kita pun kadang-kadang tak apalah tentang hudud tu, tak apalah, tapi ada ke hudud Allah, hudud lain kan? Jadi kita ni kadang jadi keliru. Kalaulah la ni ada Nabi, oh cantik kan? Kalaulah la ni ada Nabi, sebab bila tak ada Nabi ni, siapa cakap pun ada pihak tak setuju. Tak usah alim, tak usah baik, tak usah jadi tok guru macam manalah, ada pihak tak setuju. Kalaulah Allah ni ada Nabi, Nabi mahabak hak ni hudud yang kita kena buat ni cantik kan? Tapi apa kedaya, Nabi tak ada dah lah ni. Kadang-kadang kita bila fikir frus sungguh. Pasal apa kita frus? Pasal terang-terang Quran bagi tahu, hadis bagi tahu, ada orang tak apa kan? Kalaulah ada Nabi, Nabi mai bagi tahu hak ni hak Islam betul, kena ikut, selesai masalah. Macam mana zaman Nabi SAW hidup dulu. Kalau sekiranya timbul terlingkah di kalangan sahabat, Nabi buat keputusan Nabi itu mengatasi semua kekeliruan. Kadang-kadang dia teringat macam tu, kalau ada Nabi lah, jadi ingat begitu. Tak mungkin lah, sebab Nabi dah tak ada dah lah ni. Nabi Muhammad SAW ni kita sangat rindu dekat dia, teringin nak tengok dia. Kalau kita rasa rindu nak tengok dia, golongan tabi'in lebih-lebih lagi teringin nak tengok dia, sebab mereka tak dan sikit aja. Bila wafat Nabi SAW, baru mereka ni lahir ke dunia ni, tak dan sikit aja. Macam kita ni tak ada lambat dah, 1400 tahun dah hilang, tak ada Nabi ni, jadi lama dah. Mereka ni mereka kata kalau aku ni beranak awal sikit, dia kata dan tengok Nabi. Tak dan. Elok Nabi wafat, maka lahir golongan tabi'in. Maka 3 orang ni, mereka ni tabi'in. Yazid, Husain dengan Amru, 3 ni tabi'in. Mereka pergi jumpa seorang sahabat yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Pergi jumpa dengan Zaid bin Arqam.
Bila sampai di depan Zaid bin Arqam, Zaid ni sahabat Nabi. Depa sampai di depan Zaid bin Arqam, falamma jalasna ilaih, bila kami duduk depan Zaid sahabat Nabi ni, qala lahu Husain, Husain ni kata dekat Zaid sahabat Nabi ni, dia kata laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Husain ni kata dekat Zaid sahabat Nabi ni, dia kata wahai Zaid, untunglah kamu kerana kamu mendapat kebaikan yang cukup banyak banding dengan kami. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tak dan tengok. Yang kata Nabi ni macam mana tak dan tengok, dengar nama aja. Kata ada satu Nabi, nama dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa Nabi macam mana tak dan tengok. Untunglah kamu wahai Zaid, pasal kamu dan tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasami'ta hadithah, untung kamu sebab kamu dan dengar hadis Nabi. Kamu dengar Nabi bercakap, kamu tengok rupa Nabi, kamu dengar Nabi bercakap. Wa ghazauta ma'ah, beruntung kamu kerana kamu dan pergi berperang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallaita khalfah, untung kamu sebab kamu dan semayang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Untung kamu ni, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Kamu beruntung wahai Zaid sebab kamu dapat kebaikan yang cukup banyak. Dan semayang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadis Nabi cerita ke kita. Sahabat Nabi ni bila semayang dengan Nabi, berebut ni nak duduk saf pertama belakang imam ni, berebut. Satu, depa berebut tu kerana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, orang yang semayang saf pertama pahala besar. Yang tu satu. Maka di kalangan sahabat ni ada yang sanggup merangkak untuk nak duduk saf pertama kerana nak rebut pahala besar orang yang semayang saf pertama. Tapi ramai daripada sahabat ni bukan kerana pahala besar tu saja, tapi kerana mereka nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kerana tu semayang saf pertama. Sehingga kan di kalangan sahabat ni bila Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi ni, nak tengok pipi Nabi ni, tengok pipi Nabi tu. Nabi bagi salam belah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, orang hak duduk belah kiri tu nak tengok pipi Nabi. Sampai macam tu sekali, mereka tak mau lepas peluang walaupun satu saat daripada nak menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian sekali cinta sahabat-sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran apabila Nabi jatuh dalam lubang yang digali oleh munafik dalam perang Uhud. Sahabat-sahabat ni tak fikir nyawa. Sahabat-sahabat tak fikir nyawa. Pakat meluru lari daripada tempat-tempat yang jauh ni, mai tahan belakang, mai tahan dada. Kena anak panah. Mereka tak mau anak panah tu kena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jatuh dalam lubang tu. Seorang-seorang sahabat ada yang sampai 70 kesan anak panah dan juga luka di badan ketika mereka syahid di dalam perang Uhud. Sayang mereka ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nyawa bagi mereka tidak ada harga. Kerana kasih mereka kepada Nabi lebih berharga daripada nyawa yang Tuhan bagi ke mereka. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita baca hadis-hadis macam ni, kita cubalah cuba buktikan kita sayang Nabi. Kan? Di antara cara kita nak bukti sayang Nabi ialah kita amalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni bukan sahaja sunnah dari segi simpan janggut, pakai serban, pakai jubah sahaja, tetapi jauh lebih besar daripada itu ialah sunnah menuntut ilmu. Nabi SAW sampai sebut dalam hadis dia, menuntut ilmu ni fardu ke atas setiap orang Islam. Itu sunnah Nabi. Kalau kita ada cinta pada ilmu yang Nabi tinggalkan kita, kita mengamalkan sunnah Nabi. Mudah-mudahan dengan mengamalkan sunnah itu, Nabi SAW terima kita jadi umat dia, dan Nabi SAW bagi syafaat dekat kita ketika kita berhimpun di padang mahsyar itu, insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.